Okey, untuk tajuk yang ini, lukisan berskala ni, dia sangat berguna ya, sangat berguna kalau kita nak jadi, kalau kita ada cita-cita menjadi seorang arkitek. Kita digunakan untuk memberi gambaran tentang ukuran. Okay. Kalau kita jadi arkitek ni contoh, pernah tengok tak lukisan orang lukis satu helaian, dia tengok pada lukisan, lepas tu dia akan pandang pada kedudukan sebenar. Kalau kita Melayu kan, biasa dia bawa kertas, lepas tu dia tengok keadaan sebenar, melawat side. Itu satu contoh lah. Macam mana dia boleh tengok dekat kertas tu, dia boleh faham keadaan sebenar. Sebenarnya ada ukuran, ada pengiraan dia. Kalau tengok pengiraan dia, selalunya dia akan tulis dalam bentuk 1:. Dalam geografi pun sama. Geografi dekat peta, biasa nampak tak skala? Contoh dia tulis 1:1000. Contoh kan? Apa maksudnya? Apa maksudnya ni? Satu tu maksudnya, satu kat mana? Kat mana? Betul. Satu dekat lukisan. Dekat peta kan? Ukuran peta. Ni 1000 ni apa? Sebenar. Sebenar. Jarak sebenar. Okay, bagus. Itu sebenarnya yang kita nak belajar. Dalam istilah matematik ini, yang pertama, yang dia selalu ditulis 1:n. Contoh macam ni, 1:1000. 1:1/1/2. Semua bentuk ni dia tulis. Semua yang belah kiri satu ini merujuk kepada, kalau melibatkan peta, dia akan panggil peta. Kalau melibatkan selain daripada peta, dia panggil lukisan. Okay, lukisan. Ataupun ayat penuhnya lukisan berskala. Dan N ini objek sebenar. Objek sebenar. Cuma istilah lukisan ni, berskala ni bergantung pada keadaan. Kalau melibatkan peta, dia tak panggil lukisan berskala lah. Dia panggil peta. Ada juga yang selain pada peta. Pernah tengok tak model? Tengok contoh ni. Contoh dalam ni. Gambar ni, cikgu tanda ni, nampak tak? Gambar model ni. Model ni contohnya jarak ni. Jarak ini. Ni jarak model ni ialah satu jenis lukisan berskala. Contohnya model ni ukurannya 5 cm. Kita boleh tahu. Kalau kita diberi skala, contohnya diberi skala begini, kita boleh kira sebenarnya dia berapa ketinggian dia. Okay, nampak tak penggunaan lukisan berskala? Nampak tak? Nampak. Okay, yang paling penting kat sini kita kena faham bahawa kalau lukisan berskala itu, dia memberi gambaran tentang ukuran objek atau jarak sebenar. Maksudnya kalau kita tengok skala yang diberi ni, kita tahu apakah jarak sebenar dia dengan cara pengiraan. Sebab tu dalam matematik ni ada pengiraan dia. Okay, sebelum kita buat pengiraan, kita kena tahu dulu apa maksud sebenarnya. Jadi cikgu terangkan tadi, bahagian ni sangat penting kalau kita bercita-cita dalam bidang arkitek, nak jadi bina model-model ni. Jadi nak bina model ni saiz berapa? Nanti berapa? Bina fotografi, sains mereka bentuk, teknologi dan sebagainya. Nanti kalau awak masuk universiti nanti, berbagai-bagai kos awak boleh pilih. Dan masa tu lah awak akan nampak penggunaan lukisan berskala. Okay, ini ialah pengenalan asas kepada lukisan berskala. Penerangan lanjut nanti kita akan tengok. Kalau untuk lebih detail, contoh kat sini kan. Ni contoh apa ni? Gambar apa? Dah tengok tak gambar macam ni? Nah. Ni biasa kalau mak ayah beli rumah kan? Beli rumah, nak tahu bilik awak, contohnya sini kat bilik awak. Ni, berapa ukuran bilik awak? Tengok ukuran kat sini dia bagi. Sini berapa, panjang berapa. Sini ke sini, contohnya ruang tamu. Jaraknya. Lepas tu dia akan bagilah skalanya. Dia akan bagi skalanya 1:, contohnya berapa? 100. So kita akan boleh kira lah nanti. Sebenarnya kalau dekat lukisan macam ni, jarak sebenar dekat bilik kita berapa? Itu maksudnya. Okay, seterusnya. Okay, untuk nota yang ini, cikgu nak awak tengok buku tanggung 104. Okay. Ini adalah contoh, beberapa contoh lukisan berskala. Okay, kalau kita tengok ya, kita tengok sini. Lukisan berskala ialah lukisan yang dilukis semula seperti objek asal mengikut skala tertentu. Skala ni, tengok sini objek asal. Ni lukisan dia, sama tak bentuk dia? Sama tak? Sama kan? Okay, kalau pandangan kasar tu nampak sama. Tapi sebenarnya walaupun nampak macam sama, dia ada kiraan dia. Dia tak semestinya kalau dua bentuk itu nampak sama, dia ialah
lukisan kepada objek ni. Tak semestinya. Nanti kita akan tengok kiraan dia macam mana. Sama juga dengan yang ni. Tengok objek dalam lukisan ni, dia akan sama sebenarnya. Serupa. Bukan sama, dia serupa. Kalau sama tu sedikit. Kalau serupa tu dia bentuk sama, saiznya berlainan. Kalau kita bantikan, dia semua serupa. Ni semua serupa. Tapi yang membezakan ialah saiz lukisan. Nampak saiz lukisan yang ni. Kalau ini objek, lukisan ni lagi besar kecil. Besar. Besar kan? Yang ni dengan lukisan, sama tak saiz dia? Sama. Yang ni lukisannya lebih kecil. Kenapa? Macam mana kita nak tentukan sama ada, biasanya objek itu dia bagi tetap objek. Yang membezakan ialah lukisan. Dia bagi satu objek, lepas tu dia suruh lukis lukisan dia. Lukisan dia itu berbeza-beza mengikut skala yang diberi. Contoh macam ni. Dia bagi skala. Nampak? 1/1/2 kan? 1/1/2. Nilai N di sini, ini yang berbeza. Nampak? Nilai N di sini. 1/N. N ini dia ada 3 bentuk tau. Ada 3 kategori. Yang pertama, contoh macam ni. Ni. N yang lebih kecil daripada 1. Kalau ikut contoh soalan ni, 1/1/2. Ni nampak ni. Nilai N ni lebih kecil daripada 1. Contohnya 1/, nilai N di sini berapa? Kalau N yang lebih kecil daripada 1, kita boleh tahu sama ada lukisan itu besar atau kecil melalui cara pengiraan. Jadi untuk permulaan ini, awak ingat saja dulu. Sebelum kita buat latihan, awak ingat. Kalau N-nya lebih kecil daripada 1, lukisannya lebih apa? Lebih apa ni? Besar kan kecil? Lebih besar. Sebab itulah kat sini nota dia, N ini lukisan lebih besar. Lebih besar. Tapi kalau N itu bersamaan dengan sama dengan 1. Dia sama dengan lukisan. Sama dengan lukisan. Sama Sama objek. sama kan? Sama saiz. Lukisan sama saiz. Tapi kalau N itu lebih besar daripada 1. Contoh yang ni. Tengok. Lebih besar daripada 1. Contohnya 2, 3, 4, 5. Tengok lukisan dia. Lukisannya macam mana? Kecil. Kecil. Okey, bagus. Lukisannya lebih kecil. Jadi, nota yang ini, cikgu nak awak salin dalam buku nota. Boleh? Kan buku nota kan? Setiap permulaan tajuk penting, awak kena buat nota. Jadi, awak tiru saja yang ni. Tiru saja yang ni. Tapi kalau rajin, carilah sumber lain untuk tambah nota. Boleh ya? Boleh. InsyaAllah. Okey. Boleh lah, bukan orang lain. Aku jangan padam. Betul ke? Nak yang tadi ke? Nanti cikgu screenshot. Sama, benda sama aja. Usah balik. Pelatihan yang berikutnya kita buat latihan. Boleh ada. Okey, buku modul ada? Ada. Sekarang ni tengok buku modul muka surat 49. Sekarang kita nak tengok ya. Dah buka. Ni. Sekarang kita tak buat kiraan lagi. Cuma dia beri objek. Ni objek. Dia suruh lukis balik. Awak punya ada kan? Sama sedikit kan? Sini. Ada bagi 2 rajah. Rajah pertama dengan rajah kedua. Okey, soalannya. Tentukan rajah di bawah lukisan berbentuk objek bentuk saiz yang berbeza. Okey, rajah 1 ni. Rajah 1. Okey, ni rajah 1. Okey, adakah ia lukisan berskala? Okey, nak saya tahu tidak? Kita tengok pada objek ini, adakah dia berkadaran? Okey, kalau kita kat sini ada berapa kotak ni? 2 kan? Kotak-kotak kat sini, garisan ni. Sini ada 2, sini ada 4. Kat sini ada berapa? 2, 4, 6, 8. 8. Kat sini? 4. Okey, kita tengok bahagian ni. Lukisan, dia akan jadi lukisan kalau dia berkadaran dengan objek. Berkadaran. Contoh macam ni. Kalau ni 4, nak dapat 8, kita darab berapa? 2. Darab 2. Yang ni sepatutnya kan darab 2. 4 darab 2, 2 darab 2? 2 darab 2, 4. 4. Maksudnya ni sama, berkadaran. Yang ni kat bawah cikgu tak tulis ni 2. Kalau darab 2, 4. Sini kita tak 4. Kita tak 4. Betul kan? Jadi bermaksud yang lain pun sisi tengok 2 kali ganda. Ni kali ganda. Yang ni pun tengok 2 kali ganda. Sekali ganda, 2 kali ganda.
So, ini juga berkadaran, darat 2 juga. Jadi sebab itulah Raja 1 ni, dia ya jawapan dia. Dia ialah lukisan berskala. Okey, kita tengok yang cikgu punya ada jawapan. Okay, Raja 3, kenapa dia bukan? Kenapa dia tidak? Okey, cuba kita tengok ya. Kat sini ada berapa? Raja 3, dia ada 3 sisi, yang ni ada 2. So kalau kita bandingkan yang ni dengan ini dia sama. Tapi sisi yang sebelah sini dia berbeza kan? Dia berbeza. Jadi kalau maksud dia tidak berkadaran. Okay, bila tidak berkadaran, ini dia ialah bukan lukisan berskala. Satu kat sini dia jawapannya ialah tidak. Okay, faham? Faham. Ya? Nanti buat yang lain. Yang lain cikgu tunjuk 2 je. Okay, yang berikutnya muka surat 54. Okay, muka surat 51. Rekatkan muka 50 tu sama je cara dia. Nanti buat sendiri ya. 50 sama je cara dia. Okay, muka surat 51. Yang ni terbalik. Dia bagi objek, lepas tu dia bagi lukisan. Dia bagi objek, dia bagi lukisan. Okay, yang ini awak kena cari skala pula. Okay, cara dia senang je. Kita tahu tadi kalau skala dia mesti 1 nisbah n. Okay, awak kena ingat ya. Yang ini L. Ingat L. L nisbah O. Ingat macam tu. L nisbah O. L itu merujuk kepada lukisan. O merujuk kepada Objek. Jadi setiap kali kita nak buat skala, kita buat macam ni. L nisbah O. Jadi kalau diberi kat sini, contohnya bagi maklumat, okay, awak terus tulis L nisbah O. Lepas tu awak tengok lukisan kat sini, tengok kat atas ni. Ni lukisan, yang ni objek. Kita ambil yang sepadan. Contohnya ni garisan ni sepadan dengan sini. Jadi kita ambil satu pasangan sahaja. Sama ada 8 dengan 4 ni ataupun 6 dengan 3. Ya, jadi kalau kita ambil 8 ni, 8. Kita ambil lukisan dahulu. Nisbah. Berapa? 4. 4. Kita boleh macam tu. Okay, kemudian tak boleh tinggalkan jawapan macam ni. Sebab apa? Lukisan dia mesti sentiasa 1. Okay, untuk jadikan 1 ni kita kena bahagi 8. Bahagi 8. Okay, kalau di sini bahagi 8, yang ni kena ikut bahagi 8. Jadi 8 bahagi 8, 1 nisbah 1 per 2. So itulah jawapannya macam ni. Boleh? Boleh tak? Okay. Nanti buat yang lain. Yang ni, rasa macam ni. Macam ni ya, dia bagi contoh kat kita ambil ni. 2, ambil yang ni dulu. Lepas tu 6. So 2 ni nak jadi 1, 2 bahagi 2. Jadi 6 ni kena ikut bahagi 2. Jadi 1 nisbah 3. Okay, boleh? Muka surat 52 tadi. Aduh, muka. Okay, muka surat 52 sama ya. Berlebih. Buat. Kalau dia bagi ukuran, awak ambil ukuran. Ukuran, kadang-kadang dia bagi kotak, kadang-kadang dia bagi ukuran. So, kalau dia bagi ukuran, ambil ukuran. Unit ni, ambil unit ni yang sama. Kalau unit yang sama, kita boleh terus buat. Contoh macam ni. 10 cm nisbah 2 cm. Nak jadikan 1 ni 10 kena bahagi. Jadi ni bahagi 10, yang ni juga ikut bahagi 10. Okay, nanti buat yang lain. Yang ni bersama 10 cm nisbah 40 cm. Tu kecilkan bahagi 10. Tengok, kalau unit sama kita terus buat. Kadang-kadang awak jumpa soalan unitnya berlainan. Kalau unitnya berlainan, awak kena tukar dulu jadikan sama. Ya, jadikan sama. Okay, biasanya objek ni, tengok satu objek sini. Objek ni selalunya dia main lukis je, dia tak ikut ukuran sebenar. Kita bergantung pada label dia. Label dia. Contoh ni, label dia. Tapi yang lukisan ni, kalau dia suruh lukis, itu yang kita lukis ukuran sebenar. Jadi contoh betul soalan yang ni. Yang ni lukisan tadi, yang ni objek. Okay, lukisan dekat sini, ambil satu sisi yang sepadan. Okay, ni 1. Yang ni 2. Jadi 1 unit, ni sebab 2 unit. Kalau macam ni 1 tak payah tukar je lah. Buang je lah. Okay, buat unit. Okay, jadi tinggal ialah 1 nisbah 2. Okay, nanti buat yang lain. Tadi muka surat 53. Okay, tengok muka surat 53. Okay, untuk bahagian yang ini, okay, awak diberi satu objek. Ni objek. Objek yang ni. Buku awak kosong lagi kat sini. Ni kosong. Jadi kena lukis. Jadi untuk lukis ikut skala yang diberi ini, tengok kat atas. Kalau 1 nisbah 1 bermaksud
Sama. Sama. Kalau sama, ni pilihlah balik. Ikut betul-betul sebiji. Tengok ni jawapan. Sedikit sama. Sama dengan yang bawah. Kalau satu ni sebab satu, objek dengan image, lukisan dengan objek dia sama. Jadi kita lukis sama. Sama bentuk. Cuma yang bezakannya, kalau ni ya. Ni, nampak ni? Cikgu buat kesel ni ya. Ni nampak ni. Satu ni sebab dua. Satu ni sebab dua tadi, kalau N-nya lebih besar daripada satu, lukisannya lebih Kecil. lebih kecil. Dia sebenarnya macam ni, senang je kita tengok. Kalau di sini nilainya N di sini berapa? N berapa ni? Dua kan? Kalau sini dua, dia punya lukisan ni awak tengok. Kalau di sini dua, awak bahagi je dua. Kita dah tahu dah. N di sini kategorinya dia lebih besar daripada satu kan? Tadi permulaan tadi kita dah tahu dah. Kalau N lebih besar daripada satu, lukisannya lebih Besar. okay? Kita balik tau. Kita balik. Kalau sini besar, dia kecil. Lukisan kecil. Kecil. Jadi kecil macam mana? Kita nak lukis, kita tengok pada nilai N kat sini. Awak senang je, awak bahagi. Tengok ni, contohnya ni 2 kan? Ni 2. Kalau N sini 2, awak bahagi je dengan 2. 2 bahagi 2? 1. 1. Sebab kat sini 1. Nampak ni 1. Yang lain semua awak bahagi 2. Nampak ni? Ni 1. Jadi kalau bahagi 2, dia dapat separuh kan? Betul tak? Kan sini nampak ni. Separuh. Tengok. Boleh screenshot ni jawapan. Nanti kan nak lukis balik, jangan tipu jawapan. Buat dulu, tu baru bandingkan. Bandingkan. Kalau macam ni, Zoom. zoom. Awak boleh zoom kan? Boleh zoom tak? Boleh. Awak zoom kan? Okay. Okay. Yang ni sama. Okay, faham ya? Awak bahagi saja dengan nilai N di sini. Bahagi saja. Sama juga dengan yang ni. Tu ya. Okay, 1 nisbah 1/2. So nilai N di sini kategori mana? N lebih kecil daripada 1. 1. Satu lukisan lagi apa? Besar. Lukisan lebih besar. Lebih besar. Dari segi kiraan Besar tadi, baru lukis. yang ni macam cikgu ambil sisi 2 tadi. Kalau tadi kita bahagi dengan 2, kalau 1/2, sini kita bahagikan dengan 1/2. 1/2 ni, kalau kita kira, dia 2 darah 2/1. Kan bahagikan, tukar kepada darah, kita balikkan. Sama dengan 4. Okay, bermaksud kalau bahagi 2 ni, bahagi 1/2 ni sama dengan darah 2. Sebab itulah kat sini 2 dia akan dapat sini 4. Yang lain, kalau sini darat 2, bermaksud yang lain semua ikut darat 2. Darat 2 ni, 1 darat 2, 2. Semua 2 kali ganda daripada asal. Yang ni bersama, nampak ni? Ni kalau saya nak tengok, awak tengok sini. Ni 3, 2. Yang ni kan? 3, 2. Ni sekali ganda. Lepas tu yang ni 3, 2. So jadi dia jarak 2 juga. 2 kali ganda maksudnya ni 1, 2. Boleh? Boleh. Boleh ya? Boleh faham ya? Apa cikgu tadi? Betul. Semua bahagi dengan nilai N. Bahagi dengan nilai N kat sini. Tak kisahlah dia bagi berapa. Kalau dia bahagi 2, awak bahagi 2. Kalau dia bagi 1/2, awak bagi 1/2. Kalau bagi 1/2 ni, dia akan dapat, kalau kira balik, dia akan terbalik jadi darah 2. Sebab itulah, dia makin besar. Okay, katakan kita tak hafal pun, kadang-kadang kita tak hafal lah yang ni, lupalah. Kalau N-nya lebih kecil daripada 1, lupalah lukisan besar ke kecil. Kalau kita lupa, kita boleh buat kiraan macam ni. Tak hafal pun tak apa. Tapi kalau kita hafal lebih jelas lah jawapan kita boleh agak besar ke kecil. Ya, ada masalah setakat ni? Tak ada. Tak ada. Ada tak awak nak masuk cikgu tak accept? Cikgu sebab tak nampak skrin. Okay. Okay, dah ada 17 maksudnya 15 orang. Okay, page berikutnya 54.
Ya. 55. Okay, yang lain sama ya, sama. Yang lain jawab sama saja. Walaupun dia bentuk macam tajam pun kan. Sama. Kalau awak bahagi je sisi. Bentuk. Sikit. Apa yang beza kat sini? Cuba tengok. Apa yang beza? Dia bagi grade. Grade. Dia bagi grade kan? Grade tu maksudnya petak lah. Dengan petak yang pertama ni. Dengan petak yang sebelah dia. Okay, apa beza dia petak ni? Green ni apa beza dia? Skala? Skala. Okay, skala dia ada bagi tak? Dia tak bagi kan? Dia bagi 1, 2 darab 2, satu lagi 0.5 darab 0.5. Maksudnya saiz grid ini berbeza. Saiz grid ini berbeza. Jadi awak kena lukis balik bentuk yang ada kat sini. Guna grid yang berbeza tetapi serupa. Okay? Serupa. So awak lukis balik ikut saja ikut. Okay. Apa korang ni? Ya Allah. Awak dah cakap apa ni? Teruk lah. Tengok ada tulis apa cikgu? Adam kita tengok. Cikgu fitnah cikgu. Tengok tu cikgu. Okey, sambung yang tadi ya. Muka surat 55. Okey, muka surat 55. Tadi awak kena lukis balik. Senang saja. Dia tak bagi skala tapi dia bagi grid yang berbeza. So, kalau ada Syazwan, dengar tak apa pengajar ni? Penipu. Nak main-main ke? Okay, tengok, ada tak buku kerja? Muka surat 55? Ada. Lukis balik ya, lukis balik ikut saiz, ikut bentuk yang sama tetapi saiznya akan jadi berbeza. Macam cikgu bagi jawapan ni. Kan, ini sebenarnya bab ni. Tu je ke? Oh tu je? Okay, cuma yang susah sikit bahagian penyelesaian masalah. Bahagian penyelesaian masalah kat sini. Walaupun sini ada jawapan tapi cikgu akan ajar orang lain. Tadi ada istilah satu lagi. Okay, saya terangkan ni ya, nanti awak buat. Okay, kata kalau dia beri penyelesaian masalah macam ni, awak sini terus. Lukisan terus objek. Catat sikit. Ada substantif tak? Lukisan objek. Cantik sikit kat situ. Sebab apa cikgu tak ikut jalan kerja ni. Okay, lukisan objek. Lepas tu kita tengok pada soalan. Mana yang merujuk pada lukisan? Okay, dalam sebuah peta. Peta tadi, mula-mula tadi kita dah sebut ya. Lukisan ini merujuk kepada peta. Ni lukisan. Peta dengan model. 3 ayat ini merujuk kepada lukisan. Biasanya dia guna ayat lukisan. Tapi kalau pada peta dia tak panggil lukisan, dia panggil peta. Tapi kalau sebut model, kalau melibatkan model dia tak sebut lukisan. Dia akan sebut model. Jadi dalam kes ini, peta dilukis dalam skala 1 cm, nisbah 5 km. Jadi dekat sini, 1 cm nisbah 5 km. Okay, panjang. Okay, sebenarnya tengok maklumat yang lain. Jika panjang sebatan jalan raya. Sebatan jalan raya ni merujuk kepada objek sebenar lah. Objek sebenar. Jadi yang ni awak letak bawah objek sebenar. 45 macam ni. Letak bawah dia. Okey, soalannya berapakah panjang jalan raya di atas peta? Tu cikgu diorang bisa. Di atas peta kan? Bermaksud kat peta yang tadi ni berapa? Ini yang kena cari. Jadi senang je. Awak tengok hubungan 5 nak jadi 45. 5 darab berapa? 9. 9. Termasuk yang dia ikut darab 9. 1 darab 9 berapa? 9. 9 sentimeter. Sebab itulah jawapannya. Tengok ni 9 sentimeter. Ataupun apa yang dekat jawapan cikgu tulis ni, dia buat macam ni. Dia guna kaedah perkadaran. Dia ambil ni cara lain. Cara lain, kadaran 1 nisbah dia buat macam ni. 1 sentimeter nisbah 5 kilometer. Lepas tu yang ni tak tahu tadi kan. Tahu letaklah X. X per 45 kilometer. Betul, selesaikan darab silang. Darab silang macam ni. Darab silang. X sama dengan
Atas lah. 45 kilometer. Jarak 1 sentimeter per 5 kilometer. Kilometer potong. 45 bahagi 5 dapat 9. 9 unitnya sentimeter. Okey, boleh faham tak? Boleh. Boleh. Okey, yang lain Boleh. awak mula terus. Lukisan, objek. Tak tahu tengok soalan. Tengok ayat dia. Oh, dia bagi apa? Dia bagi macam ni. Dia bagi tak ni? Dia bagi ni. Awak tulis dulu. 1 sentimeter 9 meter. Tulis macam tu. Tapi apa lagi maklumat yang dia beri? Sebuah padang berbentuk segi 4 tepat mempunyai panjang. Ni kalau ayat ni maksudnya benda sebenar lah ni. Sebenar. 58.5. Okey, benda sebenar letak kat sini. 58.5 meter. Jadi untuk cari berapa yang ni, awak tengok perkadaran dia. Tengok darat berapa. Darat berapa tak tahu, awak terbalikkan. Apa pun kalkulator. 58.5 awak bahagikan dengan 9. Apa jawapannya? 6.5. 6.5. 6.5. Mudah ya? Dah tadi. Okey. Darah. Jadi bersama ikut 6.5. Sebab itulah tadi lukisan asal dia macam ni. Macam ni. Ni objek. Ni objek. Objek ini panjang dia 58.5. Lebar dia 45. Macam ni. Dengan kiraan tadi, kita tengok ya. 58.5. Lukisannya tadi kita akan dapat 6.5. Jadi kat satu lah kat sini dapat ni. 6.5. Boleh? Boleh. Boleh ya? Yang sebenarnya lebar pun sama. Awak letak macam ni. Lukisan nisbah objek. 1 sentimeter nisbah 9 meter. Lepas tu awak tengok lebar. Lebar ni letak kat bawah objek. Sebab dia objek. Mana? 45. Baik. 45. Berapa hubungan? 45 bahagi 9? 5. 5. So yang ni darah 5. Darab 5 dapat 5 cm. 5 cm. Saya tak kira 5 cm. Tetapi soalan tanya apa? Diberi panjang Lukis. Lukis. Ni macam ni lukisan dia. Okay, tapi lukisan awak ini, awak kena ikut ukuran sebenar. Maksud, ambil pembaris. 6.5 ni betul-betul ni 6.5. Betul-betul 6.5. Ini pula betul-betul 5 cm. Yang ni ikut sama. Setakat ni boleh faham? Boleh. Jadi kita sebenarnya dah habis tempat ni. Dah habis tempat ni. Dah kalau ikut dari segi penerangan dah habis. Weh, dia live tu. Sejam nak bersatu tempat. Okay, setakat ni ada masalah? Ada lagi nak tanya? Enggak. Bolehlah kat sini. Ini. Pen ke pensel? Udah tanya kalau lukis guna pen ke pensel. Pensel pun tak apa. Pensel ya, tapi tak pakai pensel. Lukisan boleh pakai pensel. Okey, bagai. Tulisan je pakai pen. Okey, boleh ya? Okey, boleh lanjut sekarang ya. Terima kasih semua. Okey, kita sudahi dengan tasbih Farah dan surah Al-Anfal. Baca masing-masing. Bismillah. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين آمين يا رب. Bye, Go. Bye. Jangan lupa buat kerja.